Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang begitu banyak sekali kalau kita nak terhitung, dan pasti kita tidak akan terhitung kerana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, dianugerahkan kepada kita semua. Dan sebagai hamba-hambanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita semua di kalangan hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana perkongsian ini sebagai muhasabah kita bersama. Muhasabah kita sebagai hamba Allah yang perlu kita koreksi diri kita. Moga dengan kita bermuhasabah, kita koreksi diri, kita dapat perbaiki kelemahan diri kita dan seterusnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Yang bermaksud, ada dua perkara, tiada satu pun yang boleh mengatasi keunggulannya. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Dalam hadis yang ringkas ini, kita lihat dua perkara ini kalau kita ada pada diri seseorang itu, maka sesungguhnya ada perkara yang besar dalam diri dia. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim, keimanan itu mesti ada pada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran yang besar, akan memberikan syurganya kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba jika pada diri dia tidak ada keimanan kepadanya. Yang kedua, memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain memang banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang melakukannya. Walaupun kita memberi manfaat itu, walaupun kita lihat kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan di sisi Allah tak ada yang kecil. Yang penting hatinya kerananya, ikhlas kerananya. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahawasanya memberi manfaat, memberi pertolongan, bantuan kepada orang lain adalah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat, kalau kita lihat juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut aqimus solah wa atuz zakah. Laksanakan solat, tunaikan zakat. Apabila kita sebut laksanakan solat, dirikan solat, ialah berkenaan kita dengan Allah, dengan perintah Allah, dan wa atuz zakah, tunaikan zakat itu kita dengan hamba-hamba Allah. Dan ulama mengatakan bahawasanya seluruh perintah-perintah Allah ini dia berbalik kepada dua perkara, iaitu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita sesama makhluk yang lain. Tetapi kalau kita tidak mengindahkannya, dua perkara ini, kita abaikan kehidupan kita, sesungguhnya kita pasti akan termasuk mereka yang rugi, mereka yang malang. Sebab apa? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi ada bersabda, khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa dhurru lil muslimin. Ada dua perkara, tak ada satu pun yang lebih teruk, lebih hina daripada dua perkara ini. Iaitu yang pertama, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, memberi mudarat, menyusahkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada dua perkara ini. Melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya,
yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua, menyusahkan, memberi mudarat kepada orang lain. Ini adalah satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam kehidupan kita, kita boleh melakukan kebaikan, tapi kenapa kita tidak melakukan kebaikan? Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita muhasabah diri bersama, kan? Kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ataupun kita dapat melakukannya, hendaklah kita rasa bersyukur kita dapat lakukan kebaikan. Semoga kita berdoa supaya Allah kekalkan kita dalam melakukan kebaikan dan jauhkan kita daripada melakukan kejahatan ataupun menyusahkan orang lain. Moga-moga daripada perkongsian ini dapat sama-sama kita bermuhasabah, dan semoga kita juga dapat sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.